إلى عورة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم surah apa? Surah apa? Orang tanya surah, jawab surah. Ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad fassalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah tahu. Wa rabbuka a'lam, dan mula Tuhan kamu terlebih mengetahui maknanya akan penduduk yang ada di langit dan di bumi, semua dalam inkishaf ilmu Tuhan. Sesungguhnya kami telah melebihkan sebagian para nabi atas sebagian yang lain. Allah telah melebihkan para nabi di kalangan nabi dan rasul atas sebagian yang lain. Dan kami kurniakan Daud akan kitab Zabur. Huraian daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyatakan tentang pengetahuannya, iaitu sifat ilmu Allah Taala yang qadim lagi baqi. Qadim mana sedia kala dan kekal, tidak binasa, mengetahui secara detail akan segala benda yang wajib, mustahil dan harus. Sifat ta'alluq ilmu dipanggil minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Jadi ta'alluq ilmu dipanggil al-inkishaf, iaitulah nyata, terang, tidak terlindung. Tidak siapa pun boleh melindungi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mendidik rohani kita dengan Tuhan, cukup waqafa billahi alimah. Kita buat ibadat, buat kerja apa semua ni, cukup Tuhan dah tahu. Tak payah kita terhegi-hegi nak beritahu orang, ya. Dan jangan bubuk minat hati kita buat ni orang tahu. Bahawa nak berjalan ke Tuhan, mesti ada perasaan kita minat, suka tidak dikenal. Kalau orang suka terkenal, maka orang tu paling jahil manusia, dan dia takkan sampai ke Tuhan. Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan tentang pengetahuannya yang luas, kemudian tidak terbatas. Kita pengetahuan kita sebaliknya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak aku beri ilmu pada kamu melainkan sedikit saja, ya. Dan terbataslah tu. Ada yang kita tahu, ada tak tahu. Banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Tahu pun diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, ya, takkan mengetahui. Rasulullah SAW, ulama mengatakan ilmu yang ada pada Nabi itu 99.99, yang lebih sikit bagi orang ramai. Itu hebat tak hebat? Itu pun Rasulullah berdoa tiap-tiap lepas sembahyang. Dalam sembahyang tuan-tuan, doa baginda dan sujud apa? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan oleh kamu akan daku ilmu. Itu makna Rasulullah minta. Padahal tidak ada yang terlebih alim, tidak ada yang terlebih hebat ilmu di kalangan insan melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan tentang pengetahuan yang luas, tidak terbatas, ya, bahkan meliputi seluruh penduduk yang ada di langit dan di bumi. Yang ini dia mengetahui segala pergerakan dan urusan makhluk, bahkan bukan makhluk, dia sendiri yang qadim. Batu ta'alluq ilmu pergi pada wajib. Yang wajib boleh tahu, ya, dan mustahil boleh tahu. Wajib tahu bahawa dia ittisaf bersifat dengan segala kamalat, dan mustahil mana dia tahu bahawa tidak layak sifat kekurangan itu ada di dia. Dan makhluk segala perkembangan dalam ilmu dia. Sebelum ada makhluk, ia telah ada dalam ilmu Tuhan. Mana dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Adapun kita makhluk ni kendian, ya, ada
benda yang banyak kita tak ketahui, bahkan meliputi seluruh penduduk yang ada di langit dan di bumi, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Sebab makhluk ialah dia jadikan, mana allazi khuliqah, yang dicipta dan dijadikan oleh Ta'ala. Kita sendiri makhluk yang lemah, yang Tuhan sebut dalam Quran apa? Innahu kana zaluman jahula. So manusia Tuhan jadikan jahul, lampau jahil. Pun bila buat kerja ada persiapan, ada kertas kerja macam-macam tu. Kita yang jahil, yang nak banding dengan Tuhan Maha mengetahui, lebih dahsyat daripada itu. Sebelum ada sementara ilmu dia ni. Maka kerana itu dipilihnya pula siapa yang patut menjadi nabi dan yang layak memahami tentang agama Allah Ta'ala, dan dia melebihkan pula sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Jadi antara nabi dan rasul tu ada pilihan atas pilihan lagi. Ada yang rasul, nabi tidak rasul, ada yang rasul, dan ada yang rasul pula ulul azm, dan ada pula yang menjadi pemuncak sayyidul mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, wa huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat, makna laisa kamislihi syai' fil khalaq, lebih dikait tu fil khalqi. Di kalangan makhluk tidak ada satu pun yang boleh menandingi kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang cukup hebat ni. Dan dia melebihi pula sebahagian mereka atas sebahagian lain. Mana lebih di peringkat tashrif, bukan makna banding ni pada pihak apa kurang tak. Macam kita banding Nabi besar kita Muhammad SAW dengan Nabi Musa, siapa lebih? Nabi Musa tu lebih dah hebat, Nabi Rasul ulul azmi. Tapi banding dengan Nabi kita lagi lebih, itu maksudnya. Bukan dia kurang, Nabi Musa kurang tak. Mana banding peringkat lebih lagi lebih. Dan ayat ini merupakan jawapan kepada orang-orang musyrik, mereka yang tersesat, yang menyekutukan Tuhan, yang menyatakan tidak patut anak yatim Abu Talib menjadi Nabi. Kepada otak dia ni gila ni. Ni bapa musyrikin gila. Dia kata ada ke mana anak yatim anak Abu Talib nak jadi Nabi? Itu kepala dia yang sempit, jahil pula. Ia ditujukan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata tidak layak orang-orang miskin yang merempat ini celaan-celaan dinten, yang menjadi orang-orang kenamaan, yang melebihi pimpinan-pimpinan Quraisy tentang kemasyhuran. Ini timbul daripada apa? Hati yang kotor, hati yang tidak mengenali Tuhannya. Maka keluarlah ucapan-ucapan busuk yang tidak sepatutnya dilempar kepada insan yang dipilih oleh Allah. Ini ditujukan kepada Suhaib, Bilal, Khabbab dan lain-lain daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang kenamaan, yang seolah-olahnya telah terkenal namanya di kalangan penduduk langit dan di bumi. Maka mereka nak komplain. Jadi antara apa sifat jahat orang yang ada sifat takabur, membesarkan diri, kita akan dapat memaham benda yang sebenar. Oleh kerana itu penghuni ni syurga dia tak ada orang sifat yang sedemikian kotor. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian syurga yang hebat itu Tuhan tak disediakan bagi orang yang tidak membesarkan diri dan tidak ingin melakukan kerosakan, fasyak, mungkar di atas muka bumi. Itu sifat ahli jannah, itu sifat-sifat para sahabat. Ada pun menatang kafir ni, itu sifat kotor ni. Bila dipetikai, pilihan Tuhan pun dipetikai lagi, menunjukkan lampau jahil ni. Qala Allah Ta'ala wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Sesungguhnya kami telah melebihkan sebagian para nabi atas sebagian yang lain. Ini adalah pilihan takhir daripada Tuhan. Tuhan yang mentaksis benda. Yang Allah Ta'ala menjadikan yang demikian itu disebabkan adanya kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Yang mana kelebihan itu pun diberikan oleh Allah Ta'ala pada diri seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Umpamanya Nabi Ibrahim AS terpilih menjadi Khalilullah. Khalil, mana kekasih Allah Ta'ala, rakan dekat maknanya. Dan sesuai dengan dia pula membawa Islam, ujian begitu hebat sampai dibakar. Bawa Islam sampai kena bakar, tak hebat? Kita bawa Islam makan ikan bakau. Siap order penceramah malam ni, penceramah tak ada ikan bakau. Wah, kalau ada penceramah tu tuan angkat ikan kering ni, bagi dari sejuk je. Hanya aku pandai lah nak ceramah nak ikan bakau ke hari kambing. Orang dulu mah berceramah kena bakau.
Dan Nabi Musa terpilih menjadi kalimullah, diajak berbicara, wa kallamallahu Musa takliman, antara bicara yang layak dengan kebesaran Tuhan. Maka ada dua pendapat itu. Kalam yang didengar oleh Nabi Musa kalam mana tu? Kalau ikut Asy'ariyah, yang didengar ialah kalam yang ada pada zat Tuhan, tidak berhuruf suara, cara mana serah ke Tuhan, habis. Kalau Maturidiyah, yang didengar ialah suara yang dijadikan daripada hawa, suara terjadi, itu makhluk, tapi suara itu mutabik, dia sama sejajar dengan kehendak kalam azal, itu sajalah. Walasil, maknanya dia bertakallum. Itu satu kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi besar kita Muhammad SAW diturunkan kitab suci Al-Quran, mukjizat paling besar. Semua mukjizat yang hebat terbesar ialah Al-Quranul Karim, ya. Maka dengan rahmat Ta'ala dapat disaksikan oleh orang dahulu dan orang kemudian. Orang dulu dapat hebat sebab dia berpegang Quran. Maka syarat untuk kehebatan umat di akhir zaman berpegang Quran jadi mulia. Kalau dia membelakangkan Quran, dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana mukjizatnya dapat melumpuhkan, ya, kesanggupan manusia untuk menirunya. Kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sekiranya kau ragu apa yang kami turunkan, sila datang buat satu surah. Kalau banyak satu surah aja buat, kalau boleh. Sampai sekarang tak boleh. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, walan. Dia kata walan ni dalam ilmu bahasa Arab, lan tu masuk pada fi'il mudhari'. Wa in lam lan taf'alu, mana li ibadatil istimrar wa dawam, memfaedah selama-lama mereka tak akan dapat buat. Itu maksud. Sampai sekarang mana dia jawab, ya. Maka fattaqun nar, hendaklah kamu takut akan sentuhan neraka yang amat dahsyat. Wa quduhan nas wal hijara, dan unggun api neraka itu annas, manusia yang kafir, wal hijara, dan patung-patung batu yang disembah, hijara batu-batu. Dia diukir macam-macam bentuk kan, tokong dia semua tu, atau semua jadi kerak api neraka, dibakar ke sana. Dan baginda juga terpilih untuk menembusi angkasa raya di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak berlaku melainkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Naik sampai atas di langit Sidratul Muntaha, ya. Jibril tak ada pergi. Jibril kata, kalau kau pergi, saya terbakar hangus aku, ya. Masuk alam nur. Itu seorang ulama Azhar menyatakan dalil Nabi itu ialah nurun, sebab dia boleh masuk, ya. Dia masuk alam nur lepas kelihatan dan sampai ke mustawa dan seterusnya, tajalli Allah Ta'ala di atas. Tuan-tuan, dia tajalli ke atas, orang ke atas lah. Tu Wahabi kata, bihul. Nabi duduk di atas, bukan Tuhan di atas, ya. An-Nazir di atas, tapi Manzur bukan di situ. Kita sekarang duduk atas surau. Adakah benda kita lihat mesti atas surau? Luar surau banyak, kita luar. Itu maknanya, ya. An-Nazir dengan Manzur. Sebab Allah Ta'ala la yataqayyadu bizaman wal makan. Allah tidak diikat dengan masa dan tempat. Jangan tanya di mana, jangan tanya bila masa. Itu tak boleh. Soalan tu boleh tanya pada kita makhluk, bila dan di mana, itu boleh. Sebab kita diikat. Kita di mana, bila masa awak sampai, di mana awak datang, di mana awak datang, di mana awak duduk, itu boleh. Allah tak boleh. Itu makhluk dia. Dia yang kontrol masa dan tempat, bukan dia dikawal oleh masa dan tempat. Itu makna laisa kamitslihi. Itulah kehebatan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Begitu pula kelebihan yang diberikan kepada Nabi Isa AS, menyembuhkan orang sakit dan hidup orang mati, ya. Dia doa, dia pum sembuh. Allah. Orang mati dia bukan 4-5 orang, yang kembang biak 3 orang beranak, ya. Dah mati, Nabi Isa doa, bangun tadi, hidup balik. Ada terkeranda tengah pikul, orang bangun dia, bongkau dia lagi. Tapi Yahudi laknatullah, dia punya degil, dia tak percaya. Dia kata pengsan ke mati pun ni. Akhir bawa ke kubur Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh yang mati 3,000 tahun. Itu kalau pengsan memang baral betul. Nabi Musa doa, bergerak habis, bangun balik, bongkau. Dan siap dia beri ceramah. Dia kata, engkau Isa adalah Rasulullah, beriman kawan Isa, berimanlah dengan Isa. Isa dia baru siap ceramah, baru dia senyap. Jadi orang Yahudi ni kalau suruh dia senyap, kena orang kubur ceramah dia. Setakat kita cakap apa tadi, dia berjanji, dia bedal balik. Apa kejantas senjata, waktu dia tala balik kan. Muka tak boleh buat berunding, muka laknatullah Yahudi kan. Tengok dia saja kan. Seterusnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dunia dimiliki kan.
Dia kurniakan kerajaan yang paling besar, satu dunia dia kontrol. Tidak pernah diberikan kepada seorang pun seluruh alam, ya. Itu masing-masing ada kelebihan. Tapi yang terbesar sekali ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua terjadi kepada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina Daud zabura, dan kami kurniakan Daud, Nabi Daud alaihissalam, akan kitab Zabur. Yang ini telah menurunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebuah kitab yang bernama Zabur. Dan Zabur ini mengandungi kira-kira 150 buah surah. Kita berapa surah? 114, ya. 150 surah. Semuanya berisi doa, tapi dia pelik sikit doanya. Doa, puji-pujian kepada Ta'ala, ya. Dan tidak pula disebutkan di sini perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, ya, wajib, dan begitu pula hukum jenayah dan lainnya. Mana lengkap Quran, semua lengkap, semua ada. Urusan ibadat, munakahat, jenayat, ya, daripada bawah mengenal najis sampai peringkat ya telah membina negara Islam kan. Ya, peringkat iqamatul daulah Islam, ya, semua ada dalam Quran. Batu ulama kata kalau kau cantumkan huruf awal Al-Quran dengan huruf akhir dibunyi apa? Bas. Bismillah ba. Dikhatamkan dengan minal jinnati wan nasin. Kalau cantum dua huruf tu ba dengan sin, mana bas? Mana bas kafah cukup. Mana Quran tu lengkap apa? Bas ni. Bukan bas sekolah kan. Ni bas, basin, ba. Bahasa Arab kita makan dengan dia kan, dia tambah zid, yashad zid, tambah. Kita kata bas. Bas tu mana cukup. Kalau India lagi tu, ya. Kalau India kalau dia kata tambah, kita kata cukup, dia tambah lagi kan. Tak nak, betul-betul tak nak, kena ambil pinggan balik pinggan, apa dia tak tambah. Lagi pinggan kita buka, lagi tu dia tambah. Dia menyatakan dia ikram lebih. Katakan di India cara dia. Dia kalau tu tak nak, ambil pinggan balik kan, baru dia tak bubur. Kalau tidak dia bubur lagi kan. Tak tergadak lagi je. Yang ni Allah SWT menurunkan kepada Nabi Daud AS sebuah kitab, ya. Tu isi kandung lebih kurang 150 buah surah itu. Kemudian selain dikurniakan kepada Nabi Daud Zabur, Nabi Daud juga dikurniakan pangkat raja, ya, yang memerintah sebuah kerajaan. Sebab urusan politik dia urusan yang jalan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Siapa kata politik dalam Islam, orang tu tak ikut Nabi, tak ikut Rasul, dia ikut syaitan ni. Tapi politik Islam lah, bukan politik macam ni kan. Habis lintang pukang negara. Tetapi pangkat itu tidak disebutkannya di sini. Dan dia menunjukkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan daripada kerajaan dan kekayaan tadi. Kemudian tujuan menyebutkan kitab Zabur di sini, di antaranya ialah apa? Dalam Zabur ada keterangan tentang keadaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua kitab dia sebut. Yang menjadi nabi di akhir zaman dan umatnya sebaik-baik umat. Ya. Begitu pula orang Yahudi, ya, menganggap tidak ada lagi nabi selepas Nabi Musa. Itu dia punya perasaan ni. Dan tidak akan turun kitab selepas Taurat. Itu apa dia punya? Dia dah set kepala dia tu, golongan Yahudi. Maka Allah turun, Allah telah mendustakan dakwaan mereka dengan menyatakan pemberiannya kepada kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dan pemberian Al-Quran kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah Taala telah menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam Taurat, kepada Nabi Daud kitab Zabur, dan kepada Nabi Isa Injil, maka tidaklah pelik jika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kelebihan mengatasi sekalian tersebut. Semua isi kandung kitab itu ada dalam Al-Quranul Karim, lengkap. Golongan Yahudi dia, keyakinan dia yakin hampir 10 orang anak-anak mereka dinamakan dengan nama Nabi akhir zaman. Dengan mana mereka harap penutup Nabi di kalangan Bani Israel, ya. Yahudi lah. Yang jahat Yahudi kan. Bani Israel banyak, Nabi Yakub tu nama gelaran dia, ya. Isra tu mana hamba, Il tu mana Tuhan. Nabi Yakub dipanggil Israel, mana hamba Tuhan, ya. Yang jahat ni Yahudi. Yahudi la'natullah, dia yang jahat. Sebab dalam Quran tak kata Bani Israel, dia kata walan tarda angkal Yahud. Yahudi dia yang jahat. Qala Allah Ta'ala qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durr
fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Dan satu lagi ayat Allah sebut di sini, kul, mana katakan olehmu ya Rasulullah, Rasul yang paling mulia, ya ud'ul ladzina za'amtum min dunih, serulah orang-orang yang kamu dakwakan, ya makna Tuhan tadi selain Allah Ta'ala itu. Siapa yang mendakwa dia selain Tuhan, awisu, panggil dia, dakwa dia, seru dia. Nasaya mereka takkan dapat menolakkan bahaya daripada kamu dan tidak boleh mendapat memindahkannya. Ya, nasaya mereka tidak dapat, maknanya menolak bahaya daripada kamu. Fala yamlikuna kashfad, mana mereka tidak memilih akan nak menolakkan bala, tak ada. Bukan dia yang menolakkan bala, bukan dia datangkan akan manfaat. Itu semua nama Allah Ta'ala. Ad-dar, matang mudarat Tuhan. An-nafi', nama Tuhan juga memberi manfaat. Ini pula ada dalam, kita tengok dalam internet macam-macam sekarang ni. Dalam YouTube lah apa dia keluar apa nama Tuhan, ya, pelik-pelik. Apa dia keluar sekarang, cantuman nama. Tu dia bubuh nama anda, siapa nama bin, diramalkan, oh macam ni bisa jadi gini, berat gini. Dia berapa bintang tu kan, kalau bintang begini besok jadi begini, kehidupan awak begini, masa depan awak jadi. Itu syirik kan. Syirik dengan Tuhan, penentu pentafsir Allah Ta'ala. Bintang apa dia kena mengena dia makhluk Tuhan. Ya, ada dia keluar pula macam-macam. Oh, yang telah berjaya dah, orang Melayu ada kan, ya ilaha illallah. Dia percaya kepada bintang, pentafsir Allah Ta'ala, bukan makhluk. Makhluk diurus oleh Tuhan, mana boleh dia mengurus. Tu bintang pula akan berakal macam-macam tadi. Sesat, percaya betul dia syirik betul, menyengutukan Allah Ta'ala. Ya, bahaya. Macam tu kan. Last sekali nak ni dia boleh menyelesaikan, beli gantai dia. Oh, ada gantai pula RM159. Orang Melayu dia beli, punya dia gila betul. Ya, duit lain masalah, memang dah teruk. Dan masalah dekat akidah. Bila dia percaya kau ada benda tu, rosak akidah. Ya, syirik dengan Tuhan, dengan benda macam tu dia pakai dah. Ya, teruk ya, zaman macam-macam. Sebab ayat ini diturunkan, ya, jauh bahaya dan tidak boleh pula dapat memindahkannya bahaya tadi. Sebab ayat diturunkan kerana orang-orang musyrikin Mekah sedang hidup dalam zaman kesukaran disebabkan kekurangan makanan, sehingga terpaksa mereka makan anjing dan bangkai. Apa disebabkan? Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta tolong supaya berdoa kepada Allah Ta'ala agar meringankan kesukaran mereka. Maka Allah turunkan ayat ini. Apa dia? Iaitulah menyuruh, katakan pada orang-orang musyrik itu, serulah orang-orang yang kamu dakwa Tuhan selain Allah. Pergi minta dengan dia lah, tuan perli dia. Yang kau pergi minta patung, cakap tak ada benda kau minta lah dia kalau boleh. Itu maknanya apa? Satu sindiran tajaman maknanya. Maka mintalah pertolongan kepada orang-orang yang kamu sembah tu. Jadi minta ini bukan arahan ni. Kalau kita fahamkan ud'un, mana Tuhan suruh minta dia, bukan. Itu mana satu apa? Istinza. Tuhan main gitu. Minta dah aman gitu. Kalau kau percaya ke dia, maknanya tetap tak boleh. Itu maksud dia ni. Minta pertolongan kepada orang yang kamu sembah, yang kamu mendakwa sebagai Tuhan tu, pada masa kamu sedang mengalami kesukaran hidup seperti sekarang ni. Cubalah, ya, kamu perhatikan, adakah mereka sanggup menolong kamu, ya, untuk menolak bahaya yang sedang mengancam kamu? Jawab dia, mana boleh. Tidak ada satu yang boleh mengangkat musibah atau mendatangkan musibah, memberi nikmat atau menarik, melainkan Allah Ta'ala. Jadi mintalah pertolongan kepada orang-orang yang kamu sembah, yang kamu mendakwa mereka itu Tuhan, ya, pada masa kamu sedang mengalami kesukaran seperti sekarang. Cubalah, ya, untuk menolak bahaya itu kalau dapat. Kalau tidak, jawabnya ialah apa? Nasai mereka tidak dapat menolak bahaya daripada kamu dan tidak pula dapat memindahkannya, mengalih bala itu tak. Sebab benda yang berlaku adalah penentuan tafsir iradat Tuhan saja. Yakni yang dapat menolak ialah Allah yang menjadikan kamu, itu Allah Ta'ala, dan mereka juga tidak dapat memindahkan keadaan kamu yang susah menjadi senang, tak dapat, melainkan semua daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau Tuhan izin berlaku. Kita minta,
Ya, kemudian serah tuan dia nak bagi atau tidak soal lain. Tapi kalau dibagi, banyak sirah-sirah sejarah yang kita tengok macam mana keadaan mereka tersepit bila dia berdoa. Antara Nabi Musa AS 9 kes tuan. Ya, 9 kes zaman Nabi Musa, macam-macam bala. Dia kena dia sepit aja antara ad-dafadek, katak ni. Zaman Nabi Musa ada katak. Boleh jalan tuan, katak penuh. Buka piuk katak, buka nasi katak, kata melaung ni dan minta Nabi Musa doa, angkat, tuan angkat bala. Ya, lepas tu syirik dia kupur lagi. Tuan datangkan dam, darah pula. Ya, dia tak boleh minum tuan, darah. Ambil telaga tengok air, dia angkat dia darah. Ya, hatta kalau sekiranya dalam tangan orang mukmin tadi beriman tadi air, beri pada orang kafir sebelah, dia pegang dia tukar je darah. Pasti kau iman jadi air. Tambah kita sekali Allah Taala seksa dia tuan. Oh meraya Rabbi Musa kami nak ikutlah, tolonglah. Bila ada doa dah sedap, kupur balik dengan tuan tergil ni. Tuan hantar jarat pula, belalang. Seluas-luas dia punya tanaman, dia punya apa, gandum, habis sebat belalang, habis langsung. Sebiji sekali ambil. Melaung dia dan minta dengan Nabi Isa doa balik. Ada lah. Sampai 9 kes berlaku tuan ni. Tuan-tuan angkat, dia degil. Itu dia antara dia lah. Ya, maknanya apa? Yang menolak bukan dia punya makhluk. Kalau kita tengok makhluk patung oleh apa tuan. Ya, taraf dia dengan patung dia lebih tinggi, dia ada akal. Pasal-pasal dia pergi sembah. Yang tengok lagi, lembu nak cari tai lembu kat dia. Itu lagi bagal punya. Bin himar punya tuan. Tai lembu dicari kat dia macam-macam tu. Will bukan will, sewil punya. Macam-macam tuan ni. Itu maknanya apa? Itu hakikat apa? May yahdillahu fala mudhill wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdi, siapa Tuhan beri hidayat, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Azablah Bilal bin Rabah letak batu dah dia tak beranjak. Ahadun ahad dia keluar kan. Bukan Tuhan tak nak bagi tuan, dia dekat seduduk dengan kampung Nabi Abu Jahal tak beriman. Sebab mana semua tu hakikat kembali pada dia. Dia beri hidayat pada orang yang kendaki. Kalau dia beri, tak ada siapa boleh memadamkan cahaya. Kalau dia stop, tak ada siapa boleh beri hidayat. Itu makna kuasa mutlak sebagai sifat ya ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura. Sadaqallahu alazim.